perancangannya kita jadikan Perak sebagai satu model. Okey, so seandainya terbentuk kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, maka selepas itu bolehlah DAP pusat, amanah pusat, bolehlah tim B di peringkat pusat ni yakin bahawa benda ni boleh terjadi, yakin bahawa Zahid dan Najib ni benar-benar serius, bukan bermain politik. Okey, kerana di Perak, Zahid sedang meyakinkan semua pemimpin UMNO untuk menerima cadangan ini sebab Perak tu kubu kuat Zahid. Tetapi di peringkat pusat, UMNO ini bukannya milik Zahid. Saya dah beritahu, Zahid ni presiden atas paper, tapi hakikatnya dia tak ada pengaruh langsung dalam UMNO. Saya pun hairan kenapa sehingga hari ini Zahid masih bergelar presiden UMNO. Okey, so di peringkat pusat tidak semestinya bersetuju, malah ramai yang menentang. Kononnya nak buat kerjasama dengan DAP ni, ini adalah political suicide, macam bunuh diri. Okey, tetapi oleh kerana pegangan Zahid di Perak ni kuat, jadi dia cuba yakinkan agar di pusat tu yakin bahawa benda ni boleh jadi. Tapi dan sama juga dengan DAP. DAP ni berpecah kepada kem Lim Guan Eng, pro Lim Guan Eng dan anti Lim Guan Eng. Okey, di pusat pun kalau benda tu terjadi di Perak, tidak semestinya pusat akan setuju. Dan yang saya dipahamkan, yang saya dipahamkan sekarang, di peringkat negeri pun sudah berlaku pergolakan, bukan hanya dalam DAP. DAP memang bergolak, ada puak yang setuju, ada yang tidak setuju. Okey, di UMNO ada juga pergolakan di peringkat pusat dan di peringkat negeri-negeri, sebab Perak ni telah mencetuskan perbincangan-perbincangan tertentu. Jadi pada dasarnya orang cuba nak faham mengapa Zahid buat begini. Okey, adakah Zahid gila? Sebab apa? Sebaik sahaja UMNO menzahirkan kerelaannya untuk kerjasama dengan DAP, UMNO dah hancur. Memang dah hancur dah. Okey, sebab Melayu Islam kena ingat, okey, jadi tak jadi kerajaan bersama DAP di Perak tu soal kedua. Lah ni dah keluar dari mulut UMNO, hampa semua dah dengar dengan telinga sendiri masing-masing bahawa UMNO rela kerjasama dengan DAP. Okey, maknanya selama ni segala retorik yang dimainkan yang anti DAP tu, hampa semua dah buang masa. Faham? Hampa semua dah buang masa sebab dengar Zahid komedi ni. Okey, Zahid Hamidi ni. Okey, jadi fikir-fikirkanlah di pilihan raya ni, kalau saya duduk di luar di kafe-kafe, kau dengar perbualan orang, habis. Kami dah apa, Zahid ni dah gila ke, Zahid mabuk ketum ke, Zahid ni ke, Zahid itu ke. Itulah perbualan di luar. Okey. So, mengapa? Adakah benar-benar Zahid gila ataupun adakah Zahid mabuk ketum? Sebenarnya saya dah beritahu, Zahid, Najib, mereka tak fikirkan lagi GE15. Kalau boleh ambil kerajaan, mereka nak ambil kerajaan, lepas tu tarik GE15 pada tahun 2023. Okey. Kemudian apa yang nak jadi adalah mereka ingin berharaplah untuk dibebaskan, atau berharap tidak akan kena tindakan. Saya tak nak ceritalah benda tu, nanti saya dituduh membuat cakap bukan-bukan. Jadi tentu saya tak tahu, tapi itulah harapan yang mereka, yang telah mereka sebutkan kepada pihak-pihak tertentu yang sampai ke telinga saya. Okey, jadi lepas G15, harap-harap UMNO dengan Barisan Nasional menang. Tak menang pun sekurang-kurangnya mereka dah tak ada tuduhan jenayah, mereka tak disabit kesalahan jenayah. Okey, mana lebih penting? Kalau nak masuk G15, nak fokus, nak menang, tapi akhirnya kau akan duduk penjara pun tak guna. So ini dah jadi perjuangan peribadi. Ini bukan perjuangan bangsa, ini bukan perjuangan agama, ini bukan perjuangan negara, ini perjuangan peribadi. Peribadi melibatkan pihak-pihak yang sama ada dituduh melakukan jenayah ataupun sudah disabit melakukan jenayah.
Dan bagi mereka yang masih tak sup, yang duduk dalam kepompong propaganda mereka, silalah. Okey, kalau tak nak buka mata lagi, silalah. Dah, saya ulang ya, Zahid dah beritahu berulang kali bahawa UMNO bersedia kerjasama dengan DAP. Lepas ni jadi ke tak jadi di Perak, itu hal lain. Okey. Mengapa saya kata Anwar, Zahid dan Najib dah sangkut? Sebabnya mudah. Sebabnya sekarang mereka mencuba sedaya upaya. Di luar mereka bermain retorik. Okey, kalau boleh kita nak fokus kat kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Kalau tak ada pilihan baru dengan Pakatan Harapan. Kenyataan itu dikeluarkan selepas Zahid, Najib dan UMNO ni disela di media sosial. Tiba-tiba mereka spin, keutamaan kita beri kat Perikatan Nasional, kalau tak jadi baru kita fikirkan gabungan dengan Pakatan Harapan. Hakikatnya Zahid sedang bertungkus lumus untuk cuba mendapatkan sokongan agar diadakan gabungan bersama Pakatan Harapan. Okey? Maknanya di Perak mereka akan bentuk gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kemudian Perak akan jadi negeri contoh untuk meyakinkan di pusat bahawa yes, kami serius, kami memang nak kerjasama, supaya pusat yakin dan akan jadi kerjasama di pusat. Malangnya Zahid, Najib dan Anwar dah kena getah sebab memang bergolak. Memang susah untuk dijadikan gabungan ini, dan kalau jadi pun memang teruk di peringkat pusat tak akan jadi. Ya, niat asal ialah sekiranya negeri berjaya, maka mereka mengharapkan gabungan yang sama terbentuk di pusat, atau sekurang-kurangnya Pakatan Harapan akan kerjasama dengan Barisan Nasional untuk sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, dan pada 15 Disember mereka akan sepakat tolak belanjawan, kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin akan jatuh dan kemudian Anwar akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tetapi dah kantoi sebab di peringkat pusat bergolak, nampak sangat tak mungkin jadi. Jadi hasilnya apa? Bukan hanya Zahid, Najib dan Anwar dah kantoi. Okey, di peringkat pusat memang Anwar tidak akan dapat sokongan majoriti. Memang Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak mungkin bekerjasama. Tetapi Zahid juga telah membuka mata orang Melayu Islam, menyedarkan mereka bahawa mereka menjaja konsep penyatuan ummah. Mereka sebenarnya menipu ummah lama ni. Mereka sebenarnya adalah pembohong. Mereka sebenarnya telah memperdaya ummah. Kononnya DAP ni musuh Islam, musuh Melayu, tetapi hakikatnya mereka terima DAP dengan tangan terbuka. Okey? Jadi mengapa saya kata Muhyiddin pun kantoi? Sebabnya Muhyiddin pada asalnya dia tidak sangka, dia memang jangkakan Zahid atau UMNO akan bersekongkol dengan PKR dan Amanah untuk cuba jatuhkan Ahmad Faizal. Tetapi mereka tidak menjangkakan bahawa Zahid akan bersekongkol dengan DAP. Okey? So, sekarang ni mengapa saya kata kantoi? Sebab pada awalnya Muhyiddin memberitahu dekat Peja, tak apa, biar Zahid UMNO nak sekongkol dengan DAP, nak ambil Perak, biar. Tetapi lepas dah lihat DAP ni ada masalah, di Perak pun ada masalah sebab DAP berpecah. Jadi mereka nak bentuk gabungan pun memang susah, dan di peringkat persekutuan pun memang susah. Jadi Muhyiddin dah yakin. Tiba-tiba PPBM yang pada awalnya nak lepas sahaja ke UMNO dengan DAP ni, tiba-tiba nak tuntut jawatan Menteri Besar Perak. Okey. Tetapi kalau Muhyiddin teruskan kerjasama dengan UMNO di Perak, PPBM yang sudah pun diludah oleh masyarakat Melayu Islam yang dah meluat dengan PPBM akan lagi meluat dengan PPBM. Kalau tak kerjasama pun akan kantoi. Sebab apa? Muhyiddin akan hilang satu negeri, di mana negeri itu akan jatuh kepada tangan UMNO. Jadi kerjasama pun tak boleh, tak kerjasama pun tak boleh. Dua-dua akan kena selah. Kalau tak kerjasama dengan UMNO, kemudian UMNO akhirnya ambil jawatan Menteri Besar, ia akan membawa satu persepsi yang buruk terhadap PPBM yang sah dalam kepala otak pengundi ni. PPBM ni habis, hancur, berkecai. Dalam berapa bulan dia ambil negeri, lepas tu hilang negeri. Memang orang dah nampak rapuh, memang ini terbukti rapuh.
UMNO pula kalau kerjasama dengan DAP lah ni akan diludah. Zahid sudah tahu di peringkat pusat memang tak akan jadi. Sekarang dia nak ghostan, dia nak kata okey lah, tak apa, di peringkat negeri kita tak nak kerjasama dengan DAP, kita nak cuba dengan PAS, dengan PPBM pun tak boleh. Sebab PPBM akan kata kalau kau nak kerjasama dengan aku nak jawatan menteri besar. Dan kalau UMNO beri jawatan menteri besar kepada PPBM, mereka akan ludah kat muka Zahid. Jadi Zahid dah kantoi, Muhyiddin dah kantoi, semua dah kantoi, PAS pun dah kantoi. Sebab PAS tidak bangun, berdiri dan berkata UMNO dah tersasar, dah terpesong, kami tidak ingin bersama UMNO kerana UMNO bersekongkol dengan DAP. Dia tak berani kata macam tu. Sebab PAS dah tunjulkan, okey, kami tak berani kata macam tu, bermakna kami ni sebenarnya kemaruk wang, kuasa dan kedudukan. Jangan cerita prinsip Islam, agama, bangsa, negara boleh belah. Okey, PAS dah tonjolkan diri dia bahawa dia tidak berpegang pada prinsip-prinsip Islamik, dia berpegang juga kepada prinsip wang, kuasa dan kedudukan. Dia tidak boleh keluar dan kata Zahid dah aniayai Melayu Islam, dia dah mengkhianati Melayu Islam, dia dah mengkhianati Muafakat Nasional, dan kami tidak boleh terima Muafakat Nasional, kami tidak boleh terima Zahid. Tak boleh nak bawa berbincang benda tu. Siap dengan PAS, mula-mula cuba tegakkan prinsip, kami tidak ingin bersama dengan kerajaan baru yang dibentuk. Kemudian buat U-turn. Bila nampak macam Zahid tak kisah ni, Zahid masih akan teruskan dengan DAP ni, tiba-tiba buat U-turn, boleh bawa berbincang. Okey. Jadi dah kantoi lah. Zahid buat apa lepas ni pun kantoi. Kalau dengan DAP memang tak buat apa pun, memang kalau Zahid ni tak buat apa pun dah kantoi dah. Sebab dah keluar mulut dia memang nak kerjasama dengan DAP. Tapi kalau teruskan juga kerjasama dengan DAP, kena ludah. Kalau balik dengan PPBM, lepas tu PPBM ambil jawatan menteri besar, kena ludah. Kalau PPBM kerjasama dengan UMNO, kena ludah. Kalau PPBM tak kerjasama dengan UMNO, dia biarkan UMNO ambil, kena ludah. Semua dah jam. Jadi semua ni pemimpin-pemimpin, kita beri gelaran baru, pemimpin-pemimpin yang layak kena ludah, atau pemimpin-pemimpin ludah, PPL. Muhyiddin, Zahid, Najib dan Anwar. Okey. Dan impian Anwar untuk jadi Perdana Menteri dah hanyut. Sebab di Perak pun dah gagal, baru negeri dah gagal. Okey. Boleh jadi berjaya, boleh jadi akhirnya DAP ni akan berpecah kepada dua, ada segolongan tu akan tetap dengan Zahid kerjasama, boleh jadi. Kita tak pasti apa yang berlaku. Sebab benda ni sebenarnya, pergolakan yang berlaku ni begitu hebat. Kalau saya nak tak beritahu ini yang akan terjadi atau itu yang akan terjadi, saya bohong lah. Kalau siapa-siapa pun dah buat ramalan tu, bohong lah. Bohong. Adun jumpa Sultan Perak pun pening. Dah keluar kenyataan, memang tak nampak siapa-siapa ada majoriti. Jadi siapa-siapa boleh buat ramalan tu, kira bohong lah. Okey. Tapi maklumat dalaman sekadar berlaku pergolakan banyak di peringkat negeri saja. Baru cerita nak bergabung tu dah banyak pergolakan, banyak rintangan, banyak tekanan yang diterima oleh pemimpin-pemimpin UMNO, DAP dan sebagainya. Di peringkat pusat jauh sekali boleh berlaku gabungan. Jadi mimpi Anwar untuk cuba jalan ni untuk dapatkan sokongan majoriti ni dah terkubur. Okey. Jadi 15 Disember ni saya jangkakan lah Anwar akan kecut dan dia masih tidak akan berani untuk membawa Pakatan Harapan menolak belanjawan. Okey, Anwar akan buat alasan baru. Mereka dah setuju dengan ni, setuju dengan tu, setuju dengan apa. Jadi kita perlu luluskan belanjawan. Tak berani, Anwar tak berani. Sebab Anwar lah ni sedang cuba untuk kumpulkan akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen. Setakat hari ini masih gagal. Jadi sekiranya pada 15 hari bulan beliau masih gagal untuk mendapat sokongan majoriti menerusi akuan-akuan bersumpah, jadi dia takut seandainya belanjawan ditolak, dia takut kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin akan tumbang, tetapi dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Mungkin Tun Dr. Mahathir Mohamad akan kembali. Jadi itu yang ditakutkan Anwar. So itulah situasinya sekarang. Okey, itulah situasinya sekarang.